tajuk perbincangan kita, hasil daripada pembacaan saya, penelitian saya dapati tajuk berkaitan dengan penyewaan, hak dan tanggungjawab ni bukan saja berlaku di Malaysia. Isu-isu dia pelbagai isu. Antaranya suka saya untuk petikkan daripada mstar.com, penyewa dari neraka. Ada kata penyewa dari neraka, tapi kejadian ni berlaku di UK lah. Penyewa dari neraka setahun tak bayar sewa, rumah dibiar kotor, sisa makanan, 800 tin kosong, longgokan tisu tandas bernajis. Ini satu yang berlaku di UK. Kemudian ada juga cerita-cerita berkaitan dengan penyewa dan pemberi sewa ni yang berlaku di Petaling Jaya. Ini saya petik daripada cosmo.com.my, which is penyewa gagal bayar sewa, kurung pemilik rumah. Encik Saiful, pemilik rumah kena kurung dengan penyewa, Encik Saiful. Itu berlaku satu benda yang kita kata agak sadis lah kita kata kan. Tapi ini adalah realitinya begitu. Taklah semua yang dalam penyewaan kita berhadapan dengan situasi manis. Dalam setengah situasi kita berhadapan dengan situasi yang kita sebutkan tadi kan. Ada yang penyewa menjadi mangsa dan ada yang pemilik menjadi mangsa dan sebagainya kan. Mangsa dalam maksud tu teranaya lah. So dan satu benda yang saya tertarik, Cik Saiful, tertarik dengan satu bacaan yang daripada Sinar Harian menyatakan, dan beberapa kolom lain yang saya turut baca menyatakan akta sewa rumah kediaman akan digubal dan sepatutnya pada 2022 perkara tersebut sepatutnya telah diwartakanlah. Namun carian saya tidak menjumpai sama ada akta sewa rumah kediaman tersebut telah diwartakan ataupun tidak. Jadi dan besar keyakinan saya bahawa perkara tersebut belum terlaksana, memandangkan kita berada dalam kekangan parlimen dan sebagainya, tidak dapat bersidang untuk membentangkan draft rang undang-undang dan meluluskan warta. So dan meluluskan akta dan mewartakannya. Saya rasa pandangan jika silap mohon betulkan saya, Cik Saiful, akta sewa rumah kediaman ni masih belum diwartakan lah ya. Jadi Cik Saiful, persoalannya Cik Saiful, jika akta sewa rumah kediaman ini belum wujud di Malaysia, jadi sebelum ini ataupun semasa sekarang penyewaan rumah, perjanjian dan sebagainya, kita merujuk kepada akta apa, Cik Saiful, yang kita apa akta ataupun kaedah ataupun kanun ataupun apa garis panduan yang memberikan satu guideline kepada kita macam mana prosedur, macam mana penyewaan itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya ataupun sempurnanya. Cik Saiful, soalan saya, apakah akta-akta yang berkaitan yang kita gunakan sekarang dalam penyewaan? Silakan Cik Saiful. Okey, terima kasih Cik Nasir. Panjang soalan untuk saya tu sebenarnya. Tapi tak apa, dia bunga yang banyak tu. Oh ya ke? Okey, jadi yang pertamanya tadi Cik Nasir tertarik dengan perkara ini. Saya juga tertarik dengan satu sifat Cik Nasir, banyak baca surat khabar gini Cosmo, Sinar Harian, Harian Metro. Okey, which is jadi Cik Saiful, saya percaya pada satu pepatah, membaca jabatan ilmu. Oh, begitu. Okey, jadi bila kita bercakap tentang akta sewaan kediaman ni, kita pergi balik kepada basic penyewaan itu sendiri. Penyewaan ini tidak akan berlaku satu pihak saja. Tangan itu tidak berbunyi kalau dia ada sebelah satu, tidak ada lengkap tepukan tangan itu kan. Jadi bila kita bercakap tentang tenancy agreement ini, dia adalah satu kontrak. Kontrak yang mana dia ada offer dan dia ada acceptance. Yang mana perjanjian itu perlu di legally bindedkan dia. Perlu dia diletakkan dalam satu, orang kampung kata, black and white. Written in black and white tu kan. Jadi, bila kita bercerita tentang sewa ni saja, isu-isu sewa ni, semakin jauh kita bercerita tu, cerita dia akan semakin seram. Alright, macam poin yang pertama tadi tu, 800 tin kosong penyewa daripada neraka apa semua tu kita jangan salahkan penyewa itu sendiri, tapi kita tengok daripada satu perspektif yang berbeza. Adakah
pemilik itu sendiri berperangai seperti bukan calon syurga, kerana dia kerana mungkin sifat sepanjang tempoh penyewaan itu, dendam itu ditunjukkan pada akhir tempoh penyewaan itu. Okey, jadi kita reverse balik, kita pergi balik kepada Akta Sewaan Kediaman ni. Untuk makluman semua, Akta Sewaan Kediaman ini masih belum digazetkan lagi dan insya-Allah akan dibentangkan pada tahun 2022. Okey, which is dengan kekangan pandemik yang berlaku pada masa ini, saya tak rasa akta ini menjadi satu kepentingan utama bagi pihak kerajaan untuk dibentangkan, kerana ada benda yang lebih penting untuk dibicarakan. Jadi merujuk kepada soalan kedua tadi tu, untuk kita drafting tenancy agreement ini, akta apa sebenarnya yang kita pakai? Betul. Betul? Itu yang kita nak tahu tu. Okey. Jadi simpelnya saya kata, majoriti rakyat Malaysia ni bila dia draft tenancy agreement, akta dia adalah akta Google. Dia pergi dekat Google, salinan perjanjian jual beli PDF. Dia akan type macam tu. Kebiasaannya. Google akan keluar. Sebab dia akan keluar PDF, dia tu boleh download lah. Alright. Okay, sebenarnya untuk kita merangka tenancy agreement, orang kebanyakan lah, kebiasaannya begitulah. Bukan, itu bangsawan. Bangsawan. Okay, untuk orang kebanyakan macam kita ni, kita perlu ingat balik karakteristik, ciri-ciri harta tanah itu. Dia ni heterogeneity. Dia tidak ada satu yang sama dengan satu properti yang lain. Saya rasa mungkin sesi sebelum ni ada membicarakan tentang homogeneous dengan heterogeneity. Betul, perbezaan karakter itu. Jadi dalam harta tanah ni tak ada satu benda yang sama. Walaupun jiran sebelah kita, kalau dalam penilaian tu akan dinilai juga, kerana dia tetap akan ada perbezaan dia di situ. Jadi akta pertama yang kita perlu rujuk di sini, yang kebanyakan yang kita buat bila ada offer and acceptance, of course akta kontrak itu akan dirujuk sendiri. Kerana di dalam akta kontrak saja yang dapat kita katakan dapat mitigate dan dapat menyelesaikan apa-apa konflik yang bakal berlaku sepanjang tempoh penyewaan itu. Itu akta pertama kita pakai. Akta kedua yang kita bukan satu-satunya akta yang digunakan pakai adalah penyewaan je. Setakat ni selagi belum ada akta sewaan kediaman tu, dia dirojakkan berbagai rujukan akta ini dimasukkan untuk menjadikan satu perjanjian itu sendiri. Jadi maka akan timbullah isu-isu di mana tenancy agreement itu pro kepada tenant, tidak pro kepada owner. Betul? Tapi dalam kanun tanah negara menyatakan owner tu dia ada hak milik penuh terhadap tanah dia. Kenapa bila kita sewakan je hak tanah itu, kita jadi macam hilang taring kepada properti kita itu sendiri, kan? Okey. Tadi tu akta kontrak yang pertama. Yang kedua pula, kita boleh rujuk kepada Akta Sivil 1986, Civil Law lah. Alright. Untuk civil law ni kebiasaannya dirujuk bagi apa-apa pertikaian tentang pembayaran deposit ke apa ke, any pertikaian dirujuk kat sini, maknanya di-refer juga dekat situ. Yang seterusnya adalah Distress Act. Ini banyak owner sometimes rasa macam susah jugalah sebab ini berkenaan dengan isu pengusiran penyewa itu sendiri. Sebab clear dalam benda ni, kita tak boleh simply halau orang keluar pada properti kita itu. Alright, contohnya Cik Nasir menyewa hak milik saya, harta tanah saya, tak bayar sewa and everything, saya tak boleh simply, Nasir, besok sila keluar. Alright, datang tidak diundang dan harap pulang sekarang lah sebab tak bayar sewa. Tidak sesimpel itu. Alright. Dan yang terakhir, jika tidak silap saya, iaitu Specific Relief Act. Okey. Yang ini yang menyekat kuasa penuh. Ini dekat dalam bahasa Melayunya. Itu saya kena semak semula Specific Relief Act ni. Saya faham, because saya rasa bahasa ibunda Cik Seiful ada bahasa Inggeris. Tidak juga. Saya mengamalkan bahasa Johor. Bahasa Johor. Okey, Specific Relief Act, akta bantuan khas tak silap saya. Okey. Rasanya begitulah. Betulkan saya kalau saya silap memberi translation itu, ya. Alright, dalam Specific Relief Act ni, ini memang saya sangat noted lah. Section 7, subsection 2 ada menyatakan dia memang sebenarnya akta ini
seperti membuang taring kita sebagai owner. Alright? Dia sepanjang kita sewakan hak milik kita tu, dia tidak membenarkan kita simply masuk ke permis kita sendiri. Dia akan jadi isu trespassing to your own possession. Faham tak maksud saya kat sini? Memudahkan. Pemudahkan apa ni, trespassing ni apa ya, trespassing, Cik Nasir maafkan saya. Tak apalah, tu nanti kita fikirlah isu-isu trespassing ni. Alright? You trespass kepada hartanah you sendiri. Sedangkan tu hartanah you, sebabkan ada this act, you tak boleh masuk simply, kena ada prosedur dia, tak boleh simply tukar kunci, tak boleh simply halang, potong utility and everything semua. Alright, so itulah yang banyak orang kata dia pro kepada tenant itu sendiri. Dan ada beberapa akta-akta lain yang boleh kita rujuk jugalah, macam common law apa semua tu. Jadi gabungan kesemua rujukan ini dimampatkan dalam satu tenancy agreement yang saya rasa Cik Nasir pun biasa buat. Ya. Lebih kurang dalam 5-6 page saja, betul? Betul. Jadi banyak benda yang akan ada ketinggalan di situ. Jadi takkanlah kita nak buat tenancy agreement 186 page. Betul? SPA pun kita baca, sign tak baca, betul? Apatah lagi tenancy agreement saja. Itulah isunya di sini, sebab gabungan terlalu banyak akta itu, dan kita ambil summary saja, kita ambil surface dia saja.